Okey. Nanti saya cerita Pak. Itu siapa? Ini berapa ya? Tapi makan pun boleh. Dia santai ni tak heavy lah. Tak. Dan ini bukan ada rumah pun. Dan dia bukan rumah pun. Tapi dia datang kepada makan. Campuran-campuran kan? Sila. Sebelah ni. Ha? Oh, beri. Dah lama. Ya. Dah.
Tak. Ada? Mana itu ni? Tak keropang tu. Oh, kau jatuh abang tu kan? Situ jawapannya. Jangan tanya, nenek gambar cukup. Oh. Boleh Cik Amin ambil dah saya. Hari ni saya rasa Kita naik. Tak saya naik dulu tak? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya sambung sikit daripada pagi tadi. Tempat ni, actually kalau nak kursi, kita ada kursi sebenarnya sana. Tapi santai lah, boleh duduk mana. Tapak ni adalah ekoran daripada apabila dulu saya ada satu store di bandar sebelah di Ringgit sana. Tapi apabila owner dia dah nak majukan tempat tu, saya terpaksa pindah. Dan saya pindah kat sini, masa tu tak ada jambatan kat depan. Tapi untuk keperluan kat saya, dia terpaksa saya bina jambatan untuk akses kat sini. Dan kita dah sebaiklah apabila tak ada jambatan, harga masih mampu beli lah kan. Dia bila dah ada jambatan, dah ada pembangunan lah. Okey, tanah ni keluasan lebih kurang 1 ekar 3 suku, dekat 2 ekar. Tadi satu wilayah tu. Harga pada masa tu tak mahal, dalam saya anggap kalau per square feet about RM2. Tapi still lagi kat bawah dia masih ada pokok-pokok semua. Tanah ini rendah. Tapi kemudian setelah tu saya lambatkan saya buat lebih. Okay. Apabila saya kumpulkan barang-barang hasil kerja saya selama 16 tahun dalam kerja-kerja konservasi, saya kumpul, kadang-kadang saya beli. Sebenarnya kat belakang masih ada lagi banyak kayu-kayu daripada binaan lain. Kadang-kadang apabila buka rumah pun saya beli sebahagian-bahagian yang cantik, yang baik di segi kualiti, sama ada kayu tunggal atau tiang, terutama tiang-tiang tunggal. Dan dia saya kumpul kat belakang. Tapi nak bawa sebab kat belakang tu nyamuk sikit. Kalau boleh tahan nyamuk, dan boleh tengok kayu tu simpan masuklah pintu dan tingkap lama yang dibuka. Jadi setelah dikumpul-kumpul, pada masa tu saya sebenarnya pekerja saya pun tak tahu akan jadi rumah macam ni. Masa plan sebab tu kalau tengok macam lukisan tak lukisan, sebab belakang tu ada sengit lah, apa semua tak proper. Kalau tengok kualiti kayu pun tak sampai yang kita patut tak pakai lah untuk bina rumah. Tapi saya biarkan pekerja saya cakap tak apa, kita buat, tambahlah mana-mana patut. Dan dia pun dari sini pun tak impikan dia jadi sampai macam ni. Ingat dulu bangsal ada tempat parking saja kan. Jadi kita buat juga. Jadi dalam rumah ni, ianya datang pelbagai-bagai tempat dalam Malaysia.
sebuah rumah ni sendiri. Jadi daripada rumah ni sampai ke landscape ni lah. Sebenarnya kat sini kalau nak buat kerja arkeologi pun kita boleh jumpa artifak kat sini. Sebab sebahagiannya adalah tanah yang dikeluarkan daripada Sungai Melaka. Bayangkan kalau tanah yang keluar dari Sungai Melaka, setiap satu kereta sorong kurang-kurang 5 artifak atau 5 poin lama akan dibuat. Setiap satu kereta sorong ada di dalam sini. Okay. So di luar ni ialah sebahagian daripada hasil kerja Kota Melaka, Kota Middleburg yang saya buat, dan itu adalah sebahagian sebenarnya artifak laterite itu adalah zaman Dutch lagi dekat bagi kota, tapi tidak nak digunakan dan saya ulangkan dulu. Dan yang ini adalah sebahagian daripada saiz yang digunakan era Dutch. Kebanyakan era Portugis tak ada kat sini. Sebab di Kota Melaka ada 2 saiz batu yang selalu digunakan dalam pembinaan itu. Sama ada zaman Portugis atau zaman Dutch. Zaman Portugis batu dia lebih besar dan cara susunan lebih kasar, lebih tidak teratur. Apabila Dutch masuk, dah buat perbaikan pada bahagian-bahagian keperluannya, yang mana saiznya lebih kecil dan lebih tertutup. Sebab kalau kita tengok saiz yang Dutch lebih kecil, ini adalah lebihan pembinaan Middleburg, yang mana batu ni berasal daripada Prachinburi, Thailand. 2 jam daripada Bangkok atau 2 jam lagi sampai ke Kemboja. Batu laterite ni bersifat agak berbeza tempat kita, kerana kat kita selalu kita tengok bongkahan satu besar kita kancil batu kan. Jadi kalau kat kita, kalau kita nak buat tu, kita kena cari dalam tempat kelapa sawit, ladang kelapa sawit atau bukit-bukit, dan kita nak kena angkat dan bawa ke kuari, atau kita kena bawa tempat batu granat yang dipotong. Tapi isunya kalau kita bawa benda tu, dia satu susah nak cari daripada kampung material tu. Kedua, tempat satu-satu tempat, sebab dia adalah natural punya batu, dia tak sama. Ada yang kualiti lain, tempat lain iron dia lebih, ada tempat mudah Troy, jadi susah. Dan kedua ialah apabila kos untuk tempat granat, dia kira per inci setiap potongan. Dia bukan satu bongkah, dia kira satu bongkah berapa inci pakai. So kos yang amat tinggi. Ketiga, dari segi kaedah pemotongan itu terlampau, seperti dia terlampau fine, terlampau cantik dan tak sesuai dengan tekstur yang ditinggalkan oleh Portugis atau Belanda. Jadi kaedah yang kita dapati di Prachinburi ini adalah dia adalah sebuah kawasan ubi kayu, tanam ubi kayu ke atas. Dia tanam ubi kayu, bawa 2 kaki di bawah adalah batu laterite natural sepanjang kawasan. Dan daripada situlah dikeluarkan apabila keperluan ada, dan ubi kayu tadi dikeluarkan untuk penggunaan makeup ataupun industri makeupnya ni. Kemudian di bawah tu barulah dipotong batu granat tadi. Pemotongan dia macam kalau kita tengok ialah, kalau kita tengok macam mana orang potong rumput kapet. Tu dia ada mesin, dia potong tolak, dia ada macam rake kereta api, dan dia potong. Kalau dia umpilkan. Sebab itulah surface dia tak jadi amsik, natural, sama sebagaimana yang terdapat di Kota Melaka. Dan juga ialah kandungan iron dia adalah sama dengan kawasan kita, lebih kurang. Dan untuk mengesahkan tu, saya juga bawa Prof. Doktor sama-sama saya ke Prachinburi untuk buat analisa kandungan batu. Dan setelah dipindahkan sebanyak 125 trailer untuk bawa masuk ke Malaysia. Kos yang mahal adalah transport. Material kat sana dia adalah sebagai industri kampung. Orang kampung yang buat, keluarga sendiri, anak dia, menantu dia, atau dia panggil orang Myanmar datang, Thailand ni dia panggil Myanmar pula datang untuk buat kerja kat kampung. Dan apabila dia potong, dia hanya jual apa yang ada kat situ. So kita kena buat pula proses mengadakan persijilan balik, sebab banyak dia macam kita lah, kalau tanah ada PTG, so dia ada tunggak PTG. Kita kena wujudkan dia dalam PTG. PTG dia pula nak macam sebab banyak pula nak tanah mana hasilnya apa semua, dan proses itulah yang agak cabaran untuk membawa masuk material. Jadi kita wujudkan melalui gunakan ejen uruskan benda tu, tapi starting kita kena buat sebab ejen tak tahu apa tu hasrat kita. So kita kena pergi sendiri kat site, saya sendiri cari benda ni dan cari orang kampung macam mana nak jadikan kat mana. Sebab orang kampung dia apa yang nak, ambil lah kat situ. Kira lah berapa banyak dia nak. Tapi size, special size. Sebab kita nak size kita, so dia potong ikut size kita.
So proses tu ambil 125 trailer bawa masuk Malaysia. Lepas dia masuk ke Malaysia, saya order extra lah untuk kiranya ada maintenance atau ada penambahan-penambahan di luar jangka, sebab proses untuk bawa masuk tu agak mengambil masa ya. Jadi kita ada time frame untuk membina Kota Melaka. Dalam ni adalah hasil pada Sungai Melaka tadi. Jadi korek-korek semua diletak kat sini dalam ni. Jadi saya bina lah, saya kata saya nak letakkan lain, tak tahu letak kat sini. Dalam ni ada benda tu, kalau orang kampung tahu dia pun boleh korek atas sekap dan masuklah sampai ke pokok libung. Di bawah tu adalah semua adalah kebanyakan dari tanah libung. Kerja kat situ ialah tanah tu dikeluarkan daripada Sungai Melaka, diletak sampai tempat. Tugas saya ialah mencari artifak, mendaftar artifak tersebut dan menyediakan satu laporan bergambar mengenai hasil artifak yang dijumpa dan diserah kepada Jabatan Warisan Negara untuk diberi kepada penganalisa era manakah seramik-seramik yang dijumpa, pecah-pecahan dan koin-koin yang dijumpa. Jadi yang itu akan jadi dokumen untuk dia orang untuk menganalisa kawasan sungai apa era mana yang ada. Jadi apabila dah terlampau banyak, dia orang pun dah tak layak nak simpan dan nak buat, dia kata okeylah, cari, ambil lah, letaklah kat mana nak buang ke apa. Jadi saya simpanlah kat sini untuk jenazah akan datanglah kalau nak korek, nak kaji kan. Okay. Itu adalah dari segi batu. Dari segi rumah ni pula, pembinaannya tidak ada spesifik, arkitek tidak ada, engineer tidak ada, semuanya berjalan sebagai natural. Kebetulan orang kerja tak ada, buatlah, sambunglah, yang mana dia pakailah. Jadi masalah saya ialah apabila saya mengumpul suka bahan kayu sungai apa saya simpan, apabila nak buat kerja tu saya rasa sayang nak potong. Jadi saya kumpul. Jadi sebab itulah apa yang lebihan, betul-betul lebihan saja saya pakai kat sini. Jadi daripada bumbung ialah masa tie ni adalah daripada sekolah kebangsaan Maxwell, Kuala Lumpur, Jalan Kuching. Apabila dia menukar bumbung sekolah tersebut, dia tukar kepada masa tie baru, saya minta beli dengan diorang dan dia keluarkan. Hari itu saya ingat lagi hari Sabtu. Dia kata kalau nak hari ini juga besok hari Ahad, dia kata you hantar trailer besok kemat dan sebab hari ini dia nak handover sini. So saya ambil, dapat lebih kurang, tak silap pada masa itu saya dapat lebih kurang dalam 6,000-7,000 keping. So sebahagian masih ada kat sana lah. Jadi masih saya simpan yang berapa plan yang akan datang apa tu buat lah kan. Kemudian kalau kita lihat panel dinding, kalau panel dinding tu janda berhias ya. Kalau kita tengok yang putih cat tu adalah baru, yang itu baru. Sebab untuk nak samakan dengan janda berhias yang cat aluminium. Cat aluminium tu saya tidak cat ya, original macam tu. Ia ialah daripada rumah Tengku Fatimah Zahara di Kelantan. Yang mana cerita rumah ni sendiri ialah rumah ni dibeli oleh Jabatan Museum, dibuka dan dipasang di Universiti Kebangsaan Bangi, UKM ya. UKM di Taman Pantung. Kalau tengok kat situ dulu pernah ada satu rumah tradisional dan satu masjid. Pada era PM sebelum masa Pak Allah, masa Mahathir, rumah ni nak di Bangi tu nak dibuka semula, nak dipasang di Putrajaya, di tanah Kementerian Pelancongan kat sana. So apabila arahan itu dibuka, saya yang buka balik semula bangunan itu. Apabila dibuka tapak kat sana tak selesai. Tapak yang sepatut kementerian itu dah pecah-pecah pada arkit dan tak sesuai untuk dibina. Jadi dia hold dulu, saya terpaksa simpan di Lukut, di Museum Lukut. Selama 3 tahun, 4 tahun, selepas tu, Pak Allah, zaman Pak Allah dia nak benda ni pasang balik semula ke UKM. So kita buka, ambil balik semula, pasang balik ke dekat UKM. Sehinggalah sekarang, masih ada kat UKM. Dan akhir-akhir hari itu, dia orang bohong untuk buka balik atau pindahkan dia daripada tapak sekarang kepada tapak dalam UKM sebab ada pembesaran jalan sepanjang UKM. Dan hasrat Rais Yatin masa itu ialah untuk mengusung secara ramai-ramai. Saya kata patut UKM bagi tahulah rumah itu bukan kecil, rumah besar. Kalau rumah zaman dulu orang kecil boleh ramai-ramai. Betul kan? Yang ni dengan
you nak buang pokok, nak betulkan jalan semua, nak masukkan UTM adalah mustahil. Sehinggalah sekarang masih lagi kekal kat sana. Tapi masjid, satu masjid kecil telah dibuka dan masih disimpan di lumpur. Jadi hasil daripada rumah Tunku Fatimah Zahra tadi, berlaku lebihan ialah apabila pembinaan rumah-rumah zaman dulu ni selalunya ada penambahan, ada perubahan kerana keperluan. Dah ada anak, dah kahwin, tambah ada menantu, tambah extension sebelah sini. Ada nak, kemudian nak sebelah sini pula tambah nak besarkan dapur. Jadi penambahan-penambahan itu mewujudkan satu kesukaran untuk kita mewujud semula rumah pada yang asal. Kerana rumah tersebut apabila dibuka atau sebahagian daripada bapa saudara dia buka istana lama nak buat rumah batu. So panel tadi balik rumah ni. Dia buat partition. So untuk kita mengembalikan yang asal tu ada sukarkan nak kaji balik. Kenapa dia tidak mirrorkan dalam architecture? Rupanya dia daripada tempat lain datang. Ada setengah tu kenapa yang bahagian ni dah tak ada? Kerana digunakan di tempat lain, dah ada perubahan dan penambahan. Jadi hasilnya itulah yang lebihan yang tidak kenal identiti tadi, saya ambil, saya tetap dan saya kekalkan di sini ya. Janda berhias dan berapa motif ukiran. Kalau kira tengok yang ni kat depan ni agak menarik motif ni. Kalau naik tangga ni atasnya, dia berbeza daripada yang lain sebab yang lain ada colour, ada tidak dicat dengan warna. Yang cat ini pula ialah menggunakan jenis cat air pada era itu. Maknanya sebelum cat zaman minyak, dah ada satu zaman cat air. Berasaskan air kerana cat ini akan meresap dalam saraf kayu. Agak sukar untuk kita mungkin menipis keluar. Dan saya memang suka untuk kekal. Tetapi untuk kes-kes lain kalau kerja konservasi, apabila terlibat dengan cat lama yang ada air, yang you nak kekalkan balik pada zaman kayu, memang satu cabaran lah, memang susah. Sebab kita tak boleh nak sandpaper, kita tak boleh nak pakai paint remover, sebab cat air itu dah serap ke dalam saraf kayu. Sebahagian ini juga ialah kalau kat dalam kat dapur kita tengok freezer agak berbeza size. Ada orang panggil zaman dash apa semua. Tapi ini adalah hasil daripada lebihan yang saya tepah daripada Thailand untuk mendapatkan saiz untuk Tengah Ibrahim. Pasal untuk Tengah Ibrahim kan ada dia punya tembok dia sendiri, ada tembok dan sebahagian adalah sama saiz ialah daripada Kota Kuala Kedah. Sebenarnya Kota Kuala Kedah. Jadi saya jadikan dia sebagai batu paku dan batu semit sekarang ini. Kat dalam ialah simentai. Simentai adalah untuk projek Makau yang menyediakan satu pusat information center di Bukit Ringgit yang mana dia nak satu macam Baba Nyonya tapi design dia sendiri untuk kita tempah yang ni daripada Vietnam. Vietnam mengeluarkan simentai Baba Nyonya tu. Dia ada satu apa ni? Kat sini pemandu dia ada lipan lah. So, dia ada simentai, kita boleh buat colour dia printed tapi simentai. Maksudnya apa maksudnya? So itu adalah bahagian dapur. Kemudian sebahagian papan lantai adalah daripada 18 unit Jalan Laksamana yang kalau kita mula-mula masuk Melaka ada bangunan merah. Pertama sebelah kanan dan jalan kiri. Saya pernah buat untuk 18 unit sebelah kanan yang mana dulu dia sampai ke dalam sungai. Apabila ada projek pembangunan Sungai Melaka, dia dah potong sebahagian daripada bangunan tersebut. Yang itu ada walkway yang semua. Sebenarnya sebahagian dah ke dalam sungai terdapat. Yang itu 18 unit dan sebahagian papan lantai yang diguna, tak diguna saya buat ke sini. Kemudian kita akan dapati pintu juga menarik iaitu kalau kita tengok pintu ni dia ada overseas, dia boleh turun agak unik Pintu ni ialah pintu tingkap. Tingkap ni ialah daripada rumah teh bunga di Hatin, Penang. Dia sebahagian daripada rumah teh bunga tu menggunakan tingkap ni. So ada yang tidak ubah, ada binaan dikeluarkan, saya ambil itu saja segi tingkap. Kemudian sebahagian ni juga adalah yang ada cermin daripada 18 unit tapi yang Jalan Laksamana, Jalan Laksamana yang hadapan dia dah tidak pakai tingkap ni dan saya keluarkan dan saya pasang itu. Kemudian di segi lantai yang ni adalah bunga ni
kalau pagar ni sebenarnya bunga tu saya buat, tetapi kayu adalah daripada binaan-binaan yang digunakan di bangunan Atlas Ice di jalan Jongkong Walker. Ada satu Atlas Ice, dan kayu lebihan itu juga digunakan dipakai di sini. Kemudian setengah jaring daripada bangunan sebelah Museum Mami. Tapi Museum Mami bukan Mami yang tu, tapi Mami Maggie. Kat Jongkong Walk yang kuning tu saya buat restoration bangunan sini. Saya gunakan itu, dan dia ada konsep I-beam, dan sebab itulah I-beam terdapat di sini. Jadi I-beam sebab dia dari segi penggunaan bangunan tersebut diubah daripada kediaman kepada Museum Mami sebagai komersial, menyebabkan engineer perlukan support yang lain. So kita gunakan I-beam dan konkrit dalam daripada konkrit dan kita gunakan metal ni untuk sebagai bawah, kemudian konkrit dan ke atas. Kemudian kalau kita turun lagi ke lantai, tangga adalah sebahagian daripada kayu yang daripada Masjid Mulong di Kelantan. Dan juga tungku rumah ni adalah tungku rumah Abdullah Hukum Kuala Lumpur. Rumah ni telah pun dibuka pada 4 tahun lepas dan pernah dibawa balik ke sini, dikonservkan dalam bangunan workshop kita sana untuk preserve item by item. Kemudian disusun balik, disimpan di Rawang. Dan sebulan lepas, 2 bulan lepas dipasang balik di tempat yang sama tetapi di tingkat 5. 4 tahun pembinaan menyediakan tempat parking di SPC project di sebelah Mid Valley, dijadikan tingkat 5 di depan masjid. Dan atas tu ada satu masjid, masjid tingkat 5. Dan depan masjid tu view dia adalah rumah Abdullah Hukum. Dan tiang ni kat sini, sebab tiang ni diubah kerana untuk support, sebab dia di atas satu angin apa semua, dia ada engineering. So saya kata kalau macam tu tak kena buat lain, sebab yang ni kat dalamnya hanyalah bricks, dia tak ada structure. So dia nak ada structure untuk pegang pada lantai bangunan. Okey, dari segi itu, kemudian lain-lain tiang-tiang tu juga ada daripada bangunan-bangunan lama, yang mana daripada Penang dan juga daripada Melaka sini. Itulah saya rasa, kalau ada pertanyaan, bolehlah saya cuba jawab. Tadi ada tanya apa konsep rumah ni, arkitek. Saya tak ada konsep. Saya tak ada konsep, lebih kepada recycle. Dan saya andaikan 95% kita recycle material. Tidak masuk bagus. Yang kalau saya cakap yang ni berapa ada di dokumen kan tak? Macam rumah ni, macam rumah plan, lepas tu tunjuk lantai daripada mana. Konsep yang saya buat untuk orang, katakan contoh di Masjid Mulong, dia ada tagging sebenarnya. Ini kalau baru makna penambahan, ada nombor dia. Kemudian ni sedia ada, baik boleh atau ada semua tag tu dalam dokumen laporan akhir. Tapi apabila projek sendiri, saya tak buat benda tu. Tetapi sebelum datang kita cuba juga untuk menyediakan slide show. Tapi saya tak sempat, dan saya bilang tengah hari tak sempat nak pasang slide macam mana kan. Tetapi sepatutnya begitulah. Kalau tungku ni supaya saya kena tunjuk Abdullah Hukum tu rumahnya macam mana, gambar dia macam mana kan. Tungku tu position dia kat mana, supaya kita lebih jelas. Dan apa hubungan Abdullah Hukum pula kan. Raja Billah pun ada terlibat. Rumah sebahagian daripada binaan Raja Billah pun ada kat sini. Rumah Raja Billah di Papan. Di Papan. Saya pernah kali pergi lah. Tapi rumah tu sekarang dia tak conserve kan? Bukan tak conserve, pada saya dia maintenance, tak ada orang yang take care rumah tu. Saya tanya sebab ada tuan punya yang sebelah rumah tu. Penjaga rumah. Penjaga rumah tu. Tinggal pakcik tu seorang lah, dia tak ada anak kan? Ya. Saudara dia lah. Lepas tu banyak kali lah saya dengan Luz pergi, tapi kali pergi saya macam rumah tu dia bagi yang rambut putih ya. Ada anjing kan, dia akan datang, dia tahu dah kami kata kami datang. 3 bulan saya pergi. Apa dia kata dia dapat 300 je sebulan untuk maintain. Macam mana nak maintain kau 300 sebulan untuk macam-macam untuk boleh lah kan. Tapi rumah tu actually dia under rumah jadi lah tu dia under
yang saya tahu pasal rumah ini, saya maksud saya buat conservation, rumah tu agak menarik. Kerana di segi rumah tu dari segi satu ialah tembok dia sendiri juga. Kita dah cerita sikit rumah tu. Tembok dia sendiri dah sengit tau. Kerana air daripada resapan air daripada belakang rumah, daripada bukit turun menolak pada bahagian tembok. Jadi kita risau, kita timbang satu hari apabila tembok roboh, rumah juga akan. Dan ada kesan yang berlaku ialah apabila pos dia tu dua tiang pos dah pecah. So kita dah support dan konkrit balik, kemudian kita jack balik bangun sebab dia sebahagian daripada atas dah turun. So kita pasang bawah dan kita jackkan balik supaya dia sama. Semasa buat video tu apabila kita jack, isu dia macam mana kita nak kuatkan foundation ni. So kita ada grouting, buat grouting, dan masalah dia apabila kita grouting, macam mana nak kekalkan dia punya structure kat situ. Sebab grouting tu bukan terus keras. So apa yang kita buat, kita gunakan jack breaker yang second hand dan jack dekat situ. Mungkin 5-60 tahun buat kajian balik lah, scan balik, apa jumpa jack kat situ, dia fikir macam mana nak jack kat situ. Jack breaker tu masukkan kat situ dan kita sementara untuk sini tu set, dan kita gunakan jack. And then yang menarik rumah tu macam cakap, kalau makcik tu dia tak duduk dalam rumah tu, dia rumah sebelah. So kalau saya pergi, kalau kita orang pergi, makcik tu pun dia bukan tuan rumah, dia penjaga. Tuan rumah tu tak, kami tak bagi jumpa, dia tak bagi jumpa. Makcik tu dia jaga rumah tu. Betul. Dia pun bukan asal, dia keturunan dia yang jaga rumah tu. Dia jaga rumah tu. Dia orang tanya dia orang kampung. Betul. Dan menariknya apabila dia duduk tu, kalau kita pergi dia bukan terus sudah keluar tu tak. Dia duduk kat tepi, dia tengok, dia cerita kan, mata dia diam, dia rambut ubah putih. Betul. Mula anak saya takut. Memang tidak anak tau, siapa saya pun risau. Anak saya dah kendal-kendal dah. Dia mesti masuk tu, dia tak gerak, dia akan diam, dia duduk posisi dia sama lah kan. So dia akan tengok je mata dia. Kalau nampak macam ada tu hilang. Tadi ada ke macam mana? Betul. Saya tidur satu malam je kat situ. Lepas tu saya tak tidur dalam, saya tidur kat luar. Dulu saya selalu tidur dulu untuk supaya kan isunya budak-budak kan komplain. Sorry, 15 years ago, masa 15 years ago lah, 2001-2002, first time saya pergi tu, dalam rumah tu ada lubang kan. Dia tengok lah ni kan. Dia tengok lubang tu ada perabot. Lepas tu tapi dia tutup dengan kain. Yang position tu before that or after that? Lepas tu. Oh lepas tu perabot tu tak ada dah saya tengok sekarang. Tak ada. Bawa ke mana? Mungkin family dia yang ambil sebab apabila kerajaan menyediakan peruntukan untuk bangsa rumah tu, so family dia macam ada baru nak bincang. So apabila gitu kita hanya menyediakan inventory apa yang ada perabot dalam tu. Bagaimana kedudukan dia, katalogkan, dan lepas pada tu kita nak kata kalau ada barang bernilai kita minta keluarkan sebab kita nak konsumsi, kita tak boleh kontrol nanti hilang ke apa semua. Dalam pada tu pun kita dapati ada satu timah blok yang lama tau. Timah blok sebab dia kan tengah timah itu dia ada dalam bentuk blok yang ada kat situ. Masa kita buat kerja, tiba-tiba barang tu hilang. Sebab tempat tu dah serah handover kat kita risau. So kita trace balik, trace kedai second hand, kita dapat balik, bayar balik. Itu balik angkat balik. Dan yang menarik arkitektur rumah tu ialah selalu kalau saya bawa orang, saya tu test. Saya masuk kat dalam, saya kata buka itu grill kayu dia. Tak ada kunci, tapi dia ada button dia yang untuk buka grill dia. Kalau orang tak tahu, dia tak boleh buka. Jadi dia ada button. Memang tak nampak pun, dia punya rubber, ada ilmu rubber lah, rubber baru boleh. Yang masjid papan di bawah tu, itu tak konserv kan? Masjid surau dia. Surau. Buat sekali kan. Masa lepas saya pergi sebelum buat tu, saya pergi tu tengok dah buat dah, dia dah pagar-pagar dah kan. Buat. Tapi yang, sekarang pun dah tinggal kan. Yang kat situ yang laku ialah beduk dia. Yang beduk beduk awal saya masuk cantik, tapi apabila orang datang seorang potong sikit, dua potong sikit, lama-lama hilang dia punya dulang. Kerana ilmu garis. Lalu beduk-beduk pun tak ada. Yang silapnya kat situ banyak dia orang benarkan buat pengamaran yang merepek. Betul. Macam tu lah kata kan. Pengamaran yang merepek tu kan leceh lah kan. Jadi isu dia yang kata tadi 300 tu ialah
sebenarnya tidak ada peruntukan sebab itu harga persediaan. Tetapi untuk maintenance itu dia bayar sebagai pemangsa satu-satu saja. Sebab dia orang pula tak boleh dapat kuasa terima sebab itu property individu. Dia orang pun tak nak serah. Jadi dia tak nak serah, kita macam mana? Raja Bila dia tak ada anak. Iyalah. Yang dia ada anak tu anak angkat. Lepas tu keturunan yang mungkin ada adik dia ke apa kan. Dia sakit kan. Ya. Ayam. Jadi ada makam. Makam. Makam tu kiri kanan tu makam. Yang kiri tu proper sebab saya anak saya makan langkah husband dia marah kan. Rupanya makan sebab ada pokok besar tu kan. Rupanya makan. Tapi sebelah tu ada macam makan tapi dah hilang batu satu lagi. Dia dah jatuh ke bawah kan. Di segi arkitektur menarik dia ada kalau kita perasan ada kolam. Kolam. Tapi kolam tu juga yang menyebabkan boleh punca kerosakan pada struktur rumah tanah kat situ. Sebab dia tampung air, so air tu tak di-charge proper. Jadi air daripada atas lagi. Jadi kolam tu dulu dia kalau kita dia orangnya dia ada ikan pun dan toilet pun dia kat atas dia buang kat situ. Ada kat situ. Yang rumah kat belakang yang dah roboh tu bukan rumah saudara dia juga. Saya sekarang saya tak pasti tapi ada satu rumah kecil yang kalau kita nak masuk tu ada tepi sedikit. Kita preserve tak di dalam skop kerja. Tetapi kerana kita sayang rumah tu nak roboh dan arkitektur menarik, walaupun tak ada nilai sejarah dari segi dia orang, tapi dia kemudian sedikit kita preserve akhirnya. Dan kita cuba melalui rumah depan tu dalam pagar, tapi yang tepi. Yang tepi tu yang dia duduk tu. Dia duduk sebelah dengan rumah dia tu. Kalau kita tengok, elemen rumah tu ada 3 komponen. Satu yang rumah besar, kedua rumah yang penjaga duduk. Dia ada satu. Ayam belakang tu. Yang tu pun kita preserve, sekarang kita hanya dapat dokumentkan ialah dari segi jumpaan buku-buku sekolah budak, bil lama, dia tak ada surat menyurat kat situ. Yang surat lebih kepada rumah Raja Bila. Rumah Raja Bila tu banyak dokumen yang gitu. Yang dulu surat tu, dia kan dia pernah minta bantuan daripada Selangor untuk kemudahan dia ke wakil pada kampung tu kan. Dan nasib baiklah keluarga dia sahaja tidak membenarkan, tidak menjual tanah kepada developer. Kalau tak suruh bandar papan dah hilang kerana kat bawah tu banyak lumbung. Tanah dia tak sebab tu bandar papan dah macam mati. Tapi cantiklah untuk orang production house di Malaysia. Itu dia segi rumah Raja Bilang. Dia secara dulu pokok ni sebenarnya keluar pun sampai atas ni. Sampai atas ni saya siapkan dia punya tempat tu sampai ke atas sebab masa buat dia sebenarnya tak termasuk dalam perancangan nak bina extension tu. Dia kat belakang saja dulu. Apabila kita dah buat kat sini dah kata jangan potong pokok, saya mengurangkan. In fact, kawasan ni pun saya tak buang pokok. Dia kata kalau buat stok kenapa tak buang pokok ni nanti potong apa semua kan. Saya tak apalah, saya suka. Jadi saya nak besar ni saya tak dapat kan. So, saya biarkan, dari pokok ni saya biarkan juga sampai atas. Tapi yang isu atas kenapa saya potong dan buang tutup balik ialah apabila pokok ni, apabila hujan, walaupun saya ada getah ni, dia still lagi masuk air. Apabila masuk air, dia dah rosakkan lantai bawah. Satu. Kedua, angin kuat, dia mesti lagi kena pada masa trial. So saya tak boleh kekal kat situ, saya potong. Jadi konsep dia sama lah dalam konservasi. Kalau orang terkena kanser, kita tak adalah mati terus. Saya buanglah separuh yang mana cacat-cacat. Itu konsep dia. Kos ni tak ada sendiri lah, shot sendiri je. Tak ada plan tu komersialkan. Okey, commercial plan tu kena, commercial tu ada tapi kadang-kadang itulah keupayaan tu kurang, tetapi asalnya ialah kawasan sepatutnya dia ada satu pond untuk kerana sekitarnya dan sikit dia tak ada view yang menarik tak keluar. So saya kena createkan view kat dalam ni dan kemungkinan kalau belakang tu dia ada rumah kontainer sesuaikan, kemudian orang nak praktis ekologi so ada boleh buat trend kat sini and then store untuk buat restoration artifact sama ada Prabu boleh ada tapi belum sekarang. Tadi kan yang kata ambil daripada mana? Pracimburi. Pracimburi bukan trailer tu kan
semua kat sini ke West Deras? Apa yang lebih atau macam mana? All the 12 trailer semua kat sini batu ni. Batu ni daripada Pancaburi. Pancaburi ya. So semua yang kat sini lah. Lebihan daripada sana semua kat sini. Lebihan daripada Daripada yang ni bawa masuk bukan lebihan sini. daripada kota Melaka. Melaka. Kota Middleburg. Oh. Lebihan tu yang saya bawa pulang letak sini. Dan saya terambil lebih gas punya tu.